Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita perdana 11 Januari 2023 bersama saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Maghrib Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Fasiliti penjaja di ibu negara bakal dinaik taraf. Belum ada rancangan laksana semula GST. Cadangan pembangunan dan menaik taraf infrastruktur serta fasiliti penjaja di Kuala Lumpur merupakan antara perkara dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL hari ini. Perdana Menteri berkata penjaja dan peniaga kecil merupakan salah satu penyumbang ekonomi negara yang perlu diberikan perhatian. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, beliau berkata mereka harus diberi perhatian agar tidak ketinggalan dalam kepesatan pembangunan di ibu negara. Perdana Menteri mengadakan pertemuan itu bersama Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahathir Cik Ngah dan Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi DBKL, Datuk Azmi Abdul Hamid di Kementerian Kewangan di Putrajaya. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar berkata pihak berkuasa tempatan, terutama di kawasan bandar, perlu menyediakan kemudahan infrastruktur yang selesa kepada penjaja dan peniaga kecil agar mereka dapat menjalankan perniagaan dengan suasana kondusif. Tambahnya, kemudahan itu perlu disediakan memandangkan kumpulan berkenaan turut menjadi penyumbang kepada ekonomi negara menerusi perniagaan yang dijalankan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan takziah kepada Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'arani Mohamad dan keluarga atas pemergian ibu tercinta. Ibu Datuk Seri Sa'arani, Aminah Muhammad Yusof, meninggal dunia malam semalam. Menerusi catatan di laman Facebook rasmi beliau, Datuk Seri Anwar berduka dan mendoakan semoga Allah mengampuni roh Allahyarham dan menempatkannya dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Allahyarham Aminah, 79 tahun, menghembuskan nafas terakhir akibat sakit tua di kediaman rasmi Menteri Besar Perak di Jalan Raja di Hilir, Ipoh, kira-kira 11.15 malam. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Raban, Lenggong, Perak, kira-kira 11.30 pagi tadi. Allahyarham Aminah meninggalkan 9 orang anak, termasuk Datuk Seri Sa'arani yang merupakan anak sulung. Tiada sebarang perbincangan mengenai pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST sejak kerajaan perpaduan ditubuhkan. Jelas Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan, ketika ini pendekatan sedia ada akan diteruskan tanpa melaksanakan cukai baharu. Buatlah kajian di mana pun, daripada universiti biasa sampailah universiti paling ternama dalam dunia, tidak ada yang menyebut bahawa GST tak bagus. Kalau GST tak bagus, takkanlah 170 negara dah melaksanakan. Untuk apa 83% negara dalam dunia melaksanakan sesuatu yang tidak bagus? Tentulah 83% atau 170 daripada 154 negara itu membuat keputusan bahawa GST bagus. Teori tentang GST itu orang sentiasa bercakap. Dalam surat khabar, seminggu sekali ada sahaja yang menyebut tentang perkara itu. Cuma kerajaan belum berbincang mengenainya. Belum ada sebarang keputusan mengenainya. Untuk sementara ini, kita laksanakan apa yang sedang dilaksanakan. Kerajaan kini sedang meneliti kaedah menambah pendapatan tanpa perlu memperkenalkan cukai baharu. Ini termasuk mengurangkan ketirisan dari segi penyeludupan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Konvensyen Akauntan Nasional 3.0 di Shah Alam.
Sementara itu, Bank Negara Malaysia BNM perlu memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai kadar dasar semalaman OPR. Institusi itu perlu lebih terbuka dan memberi penerangan terhadap setiap tindakan diambil. Saya telah menyarankan pada Bank Negara agar lebih terbuka berhadapan dengan masyarakat mengenai tindakan OPR yang mereka ambil itu. Jadi rakyat tidak faham bahawa kenaikan OPR boleh menurunkan inflasi. OPR yang rendah boleh meningkatkan inflasi. Rakyat tak faham tentang perkara itu. Sebab itu bukan bidang mereka. Bidang ini bidang Bank Negara. Jadi tugas Bank Negara ialah memahamkan. Bank Negara itu sebahagian kerajaan. Dia bukan institusi yang terpisah, bukan. Jadi tetapi mereka ada pandangan-pandangan yang tertentu berdasarkan kepada kaedah bagaimana central banks di luar negara berurusan, dan mereka juga memberikan taklimat-taklimat kepada Kementerian Kewangan. Pelaksanaan Pelan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing dapat menjimatkan masa majikan untuk mendapat kelulusan pengambilan pekerja asing. Ia sekaligus dapat mengatasi serta menyelesaikan isu kekurangan pekerja asing yang kritikal ketika ini. Pelan tersebut mengurangkan tempoh menunggu kerana ia membolehkan para majikan memperoleh kelulusan menggaji pekerja asing dalam tempoh 3 hari sahaja. Dengan adanya pelan kelonggaran berkenaan dan juga penambahbaikan sistem yang digunakan di negara asal dan negara di Malaysia, kita akan dapat memperbaiki sistem keseluruhan pengambilan pekerja asing dan ini akan menjadikan Malaysia lebih kompetitif pada akhirnya. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor mengumumkan senarai Kabinet Baharu Negeri. Rombakan Ahli Jemaah Menteri Kerajaan Negeri menyaksikan Presiden Parti Solidariti Tanah Air KUSTA, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan dilantik Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan. Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah Datuk Seri Dr. Joakim Gun Salam dilantik Timbalan Ketua Menteri 2 serta Menteri Kerajaan Tempatan dan Perubahan. Datuk Syah Hilmi Yahya dilantik Timbalan Ketua Menteri 3 dan Menteri Kerja Raya. Datuk Seri Masidi Manjun pula sebagai Menteri Kewangan. Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang sebelum ini memegang portfolio Menteri Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan, kini Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Selain itu, jawatan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat dipegang Datuk James Ratib. Manakala Datuk Christina Liu memegang jawatan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Pung Jin Zi pula sebagai Menteri Pembangunan Perindustrian. Kadar jenayah indeks seluruh negara sepanjang 2022 turun lebih 4% berbanding tahun sebelumnya, turut mencatatkan pengurangan kes jenayah komersial. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani Abdullah Sani, 50,819 kes jenayah indeks direkodkan tahun lalu. Ia lebih rendah berbanding 2021 yang mencatatkan 52,974 kes. 30,536 kes jenayah komersial pula direkodkan tahun lepas berbanding 31,490 kes tahun sebelumnya. Penguatkuasaan berkesan membolehkan jumlah tangkapan berkaitan penyeludupan, migran dan khazanah negara meningkat. 5,945 tangkapan dibuat tahun lalu dengan membabitkan rampasan hampir RM0,5 bilion. Tangkapan kes sama pada 2021 pula adalah seramai 4,840 orang dengan rampasan RM445.9 juta.
Lembaga Tabung Haji TH merangkul anugerah Labbaitom kategori perkhidmatan bimbingan haji terbaik dunia Islam daripada Kerajaan Arab Saudi pada persidangan perkhidmatan haji dan umrah 2023 di Jeddah. Pengiktirafan buat negara itu atas kejayaan melahirkan institusi unik yang kini menjadi contoh kepada negara-negara Islam yang lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar yang mewakili TH menerima anugerah tersebut menyifatkan pengiktirafan tersebut atas usaha bimbingan ibadat haji dan program kesedarannya. Ini termasuk aspek menjaga kesihatan kendiri, peradaban dan kepentingan kebersihan persekitaran. Setiap tahun, TH menganjurkan kursus haji di tanah air secara fizikal dan dalam talian selain pembimbing ibadat haji untuk sesi bimbingan di Tanah Suci ketika jemaah mengerjakan ibadat haji. Persidangan perkhidmatan haji dan umrah 2023 kali ini disertai 56 negara termasuk Malaysia yang diwakili TH. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh atas kejayaan melakar sejarah sebagai pelakon Malaysia pertama meraih trofi pelakon wanita terbaik musical komedi pada anugerah Golden Globe di Los Angeles, Amerika Syarikat hari ini. Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria turut menzahirkan ucapan tahniah kepada aktris kelahiran Ipoh Perak itu. Menurut catatan di Facebook Istana Negara, baginda berdua turut menzahirkan rasa sukacita dan bangga di atas kejayaan Tan Sri Michelle yang sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Baginda berdua menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada Tan Sri Michelle dan mendoakan semoga beliau dilimpahi kejayaan cemerlang berterusan. Tan Sri Michelle memenangi trofi itu bagi lakonannya dalam filem Everything Everywhere All at Once. Beliau menewaskan pesaing iaitu Leslie Manville yang membintangi Mrs. Harris Goes to Paris, Anya Taylor-Joy, The Menu, Emma Thompson, Good Luck to You, Leo Grande dan Margot Robbie, Babylon. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menerusi laman Twitter miliknya menyifatkan kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh pada anugerah Golden Globe satu penghormatan buat negara. Jelasnya ia suatu pencapaian yang menakjubkan dan berbaloi. Baru-baru ini, Yeoh juga diumumkan sebagai ikon tahun 2022 oleh majalah Time. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Program Jualan Rahmah menawarkan harga barangan keperluan sehingga 30% lebih murah menerusi inisiatif Payung Rahmah. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin menyarankan semua pasaraya di seluruh negara menyertai program itu demi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat terutama golongan B40. Hari ini
kita lancar di EcoSafe. Sesi lebar urus telah pun kita adakan bersama dengan pasar-pasar raya yang lain. Selepas ini kalau ada pasar raya yang menjemput kami untuk menjayakan jualan ini, kita sangat mengalung-alungkan dan kita bersedia untuk memberikan kerjasama dan melancarkannya. Datuk Seri Salahuddin melancarkan jualan rahmah dan kempen penurunan harga 1,000 barangan jualan rahmah di Pasaraya EcoSafe Pandamaran, Klang, Selangor. Pasaraya berkenaan menjadi perintis dengan 91 cawangannya di seluruh negara melaksanakan jualan rahmah hingga 22 April. KPDN kini giat melakukan perbincangan dengan beberapa pasaraya bagi menjalin kerjasama melibatkan jualan harga murah. Menerusi jualan rahmah, KPDN boleh memberi permit notis jualan murah bagi mana-mana pasaraya melaksanakan program tersebut hingga maksimum 4 bulan. Program itu tidak melibatkan sebarang peruntukan kerajaan, sebaliknya menggunakan sepenuhnya kos menerusi hasil kerjasama dengan pemain industri sedia ada. Prospek sektor perbankan Asia Pasifik kini dilihat lebih stabil. Ini disokong keadaan ekonomi yang secara relatifnya kukuh, penampan kerugian lebih tinggi dan peningkatan keuntungan. Firma penyelidikan Moody's Investors Service memaklumkan prospek ekonomi kekal menyokong pertumbuhan dan kelayakan kredit bank-bank terlibat meski dalam persekitaran menyederhana. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi kebanyakan pasaran Asia Pasifik pula sederhana namun kekal sihat. Peningkatan risiko aset dijangka berlaku namun kenaikan kos kredit lebih sederhana berikutan langkah bank mengekalkan penampan untuk menyerap kerugian yang tinggi. Nilai jualan sektor pembuatan meneruskan pertumbuhan 2 digit dengan naik 11.8% kepada 159.2 bilion ringgit pada November tahun lepas. Pertumbuhan berterusan itu dipacu subsektor peralatan elektrik dan elektronik, terutamanya industri pembuatan komputer, produk elektronik dan optikal. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan pengembangan nilai jualan turut disumbang subsektor produk petroleum, kimia, getah dan plastik. Nilai jualan bagi industri berorientasikan ekspor kekal pada kadar stabil dengan tumbuh 13.6% pada November 2022 berbanding 16.1% pada Oktober 2022. Sejak Januari hingga November 2022, nilai jualan sektor pembuatan melonjak 16.6% kepada 1.64 trilion ringgit berbanding tempoh sama pada 2021. Pasaran hartanah dijangka meneruskan momentum tahun ini dalam fasa pemulihan dengan kadar lebih perlahan. Pengerusi penyedia perkhidmatan hartanah CBRE WTW Valuation and Advisory Sendirian Berhad Fu Gijen berkata ia dipengaruhi kenaikan kadar dasar semalaman OPR. I think if you look at the real estate perspective, those people in the B40 would be more impacted by this, even though the loan installment can be for a period of 30 years, 35 years. Beliau bercakap pada sidang media laporan tinjauan pasaran hartanah 2023 CBRE WTW di Ibu Negara. Pelancaran beberapa projek mega didapati memberi manfaat kepada aktiviti komersial di bandar. Permintaan segmen pejabat seperti ruang kerja fleksibel, unit tetap dan pajakan jangka pendek serta bangunan dengan infrastruktur terkini turut meningkat. Harga kediaman dijangka meningkat kesan kekurangan tenaga buruh di samping kenaikan harga tanah komersial, peladangan dan kos pembinaan. Seperti biasa setiap Rabu, kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 18 Januari 2023.
Kita harus memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Maka tumpuan kerajaan perpaduan sekarang adalah untuk meningkatkan segala usaha untuk memastikan ada keyakinan tumpuan baru yang boleh meningkatkan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih meyakinkan. Kerana sistem politik dan tadbir urus tata kelola yang lebih baik, yang bersih dari rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bersua kembali, bantuan wang ihsan RM1,000 akan disalur kepada penduduk Pahang yang terjejas banjir baru-baru ini selewat-lewatnya 16 Februari. Bantuan melibatkan peruntukan RM1 juta yang akan dibayar kepada 802 ketua isi rumah. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, penerima terdiri daripada ketua isi rumah yang berpindah ke pusat pemindahan sementara. Bantuan disalurkan NADMA kepada pejabat setiausaha kerajaan negeri. Penetapan tarikh agihan diputuskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. 7 daerah di Pahang terlibat banjir sepanjang tempoh monsun timur laut baru-baru ini. Daerah terbabit ialah Lipis, Jerantut, Raub, Temeloh, Bera, Kuantan dan Pekan. Susulan kes seorang bayi 4 bulan koma dipercayai didera pengasuh di sebuah taska di Kuala Terengganu. Syarat pengambilan pengasuh ke pusat asuhan itu akan diperketat termasuk mengenal pasti latar belakang keluarga dan pendidikan bagi memastikan perkara tersebut tidak berulang. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Hanafi Ahmad berkata pihaknya akan berbincang dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam masa terdekat bagi menambah baik sistem sedia ada. Kita akan perketatkan lagi syarat-syarat kemasukan dan kelulusan taska ni di bawah JKM dan memastikan pengambilan pekerja itu mesti dirojok balik dengan JKM dengan sebaik mungkin. Yang tu kita akan buat lagi lah. Tapi apa pun kita tunggu laporan siasatan politik. Terdahulu, beliau berkata terdapat lebih 200 taska swasta dan taska kelolaan kerajaan negeri yang beroperasi di Terengganu. Sepasang suami isteri direman 5 hari bagi membantu siasatan kes salah guna kuasa dan mengemukakan tuntutan palsu. Suspek lelaki merupakan bekas ahli Majlis Badan Kerajaan Negeri. Perintah reman ke atas suspek berusia 63 dan 40 tahun itu ditetapkan Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Ia dikeluarkan susulan penahanan mereka semalam selepas memberi keterangan kepada SPRM. Lelaki terbabit dipercayai terlibat salah guna kuasa berkaitan pelantikan syarikat milik isterinya sebagai amil zakat yang membolehkannya menerima komisen sehingga RM600,000. Suspek kedua pula disyaki membuat tuntutan wakalah dipercayai mempunyai butiran palsu antara tahun 2020 hingga 2021. Dua beradik disyaki terlibat kegiatan memproses dadah di Cekup di Kampar, Perak. Ketika ditangkap, suspek sedang leka memasak bahan terlarang itu. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan suspek ditahan di sebuah rumah Kelmarin. Siasatan awal mengesyaki lokasi terbabit dijadikan makmal memproses dadah sejak sebulan lalu. Ujian saringan air kencing telah dijalankan dan kedua-duanya didapati positif dadah jenis morfin. Semakan rekod jenayah juga telah dijalankan dan mendapati mereka tidak mempunyai rekod kesalahan lampau. Pelbagai jenis dadah lebih 40 kg dirampas. Turut disita perkakas memproses bahan terlarang terbabit dan sebuah kereta. Suspek direman sehingga 16 Januari. Kes dikendali mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
kita insya-Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, kerana saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian, soal digitalization unit ini sangat penting kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan menggunakan terlalu ramai agen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca kita pada hari ini dengan melihat kepada amaran angin kencang dalam bergelora kategori pertama yang kini sedang berkuat kuasa sehingga 14 Januari nanti. Amaran ini melibatkan kawasan perairan Sulu dan juga kawasan perairan Sabah Timur. Perlu diingatkan, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan lebat dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Kedah, negeri Perak, negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Dan keadaan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Namun, bagi keadaan cuaca di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga negeri Johor, dijangkakan boleh beransur reda sekitar lewat malam nanti. Untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian tengah dan pedalaman di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman di negeri Sabah. Dan keadaan ini juga dijangka boleh beransur reda sekitar lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman tersawang Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, dari perkembangan BEM Malaysia, kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama dengan Nazri Fahmi. Silakan. Jangan tangisi kegagalan Harimau Malaya. United dan Newcastle hampiri trofi sulung. Terima kasih Syahril Ameng. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kekalahan Malaysia kepada Thailand di peringkat separuh akhir Piala AFF 2022 semalam tidak seharusnya ditangisi dan menjadi igawan ngeri buat pemain serta penyokong Harimau Malaya. Sebaliknya, Ketua Jurulatih Negara Kim Panggon menyifatkan pengalaman yang diperolehi sepanjang kempen ini telah berjaya menghasilkan impak positif
buat masa depan skuad negara, terutama dalam menghadapi kempen Piala Asia 2023 selepas ini. Pada aksi separuh akhir kedua semalam, Malaysia tewas 0-3 kepada Thailand di Stadium Thammasat sekaligus gagal ke final selepas tersingkir dengan agregat 3-1. Meskipun kekecewaan jelas terpancar di wajah Panggon, beliau bagaimanapun enggan memikirkan kegagalan tersebut, sebaliknya meluahkan penghargaan ke atas anak buahnya yang menunjukkan semangat juang yang tinggi dan bersatu padu demi mencapai kejayaan dalam kempen ini. Encourage each other. Not like a purpose to do something, because they come to help us. Without all the players, we cannot participate at this kind of tournament. Panggon turut berkata pihaknya akan menjalankan penilaian menyeluruh bagi mendapatkan gambaran tentang barisan pemain yang akan dikekalkan bagi kejohanan seterusnya. Dalam kempen Piala AFF ini, skuad Harimau Malaya dibarisi kebanyakan muka baharu selepas 14 pemain utama tidak dapat menyertai kerana hal pribadi, komitmen, keluarga dan masalah kecederaan. Skuad negara yang pernah muncul juara pada edisi 2010 tersingkir di peringkat kumpulan dalam edisi sebelum ini. Dalam pada itu, Kapten Harimau Malaya Muhammad Faisal Abdul Halim tidak menjangka Malaysia akan dibolosi sehingga 3 gol kepada Thailand pada separuh akhir kedua semalam. Jelasnya skuad negara yang turun di Stadium Thammasat dengan misi mara ke final dan mempertahankan kelebihan kemenangan 1-0 ke atas juara bertahan itu. Menurut Faisal, rezeki jelas tidak memihak kepada Malaysia kerana pemain negara telah memberi aksi terbaik untuk sekurang-kurangnya mencatat keputusan seri dengan Thailand. Tambahnya, ketahanan fizikal dan mental pemain negara juga akhirnya musnah dengan asalkan bertali arus pemain Gajah Perang yang garang sejak dari awal permainan. Pada pertemuan itu, Thailand mula mendahului menerusi tandukan penyerangnya Terasin Dangda pada minit ke-19 sebelum pemain sayap Bodin Pala dan penyerang gantian Adisak Kraisor masing-masing mencetak nama sebagai penjaring pada minit ke-55 dan ke-71. Keputusan itu menyaksikan Malaysia juara 2010 tewas dengan keputusan agregat 1-3. Thailand pula akan membuat perhitungan dengan juara 2 kali Vietnam pada aksi final secara timbal balik pada Jumaat dan pada Isnin minggu depan. Bola sepak tempatan Selangor FC menyahut cabaran tahun ini untuk menjadi pencabar kejuaraan Liga Malaysia musim ini sekaligus memulihkan kembali reputasi mereka yang tercalar musim lepas. Ketua Jurulatihnya Tan Cheng Ho berkata setiap pemain Selangor perlu menampilkan semangat kebangkitan dalam diri sendiri sekiranya mahu mengubah imej The Red Giant. Jelasnya mereka juga dicabar untuk menunjukkan peningkatan selain menetapkan misi menjulang beberapa gelaran musim ini. Bagi kami, bagi saya, the most important adalah kita nak lihat pasukan ni meningkat daripada seperti yang saya mention selalu dari segi latihan setiap hari, dari segi perlawanan kita nak bentuk pasukan yang mantap lah. Of course kita bukan nak cabar sesiapa, kita nak cabar diri sendiri sebagai pasukan yang memberi saingan yang hebat untuk mana-mana pasukan dalam Liga Malaysia. Tan Cheng Ho ditemui selepas majlis perjanjian kerjasama antara Selangor FC dan Daikin Malaysia sebagai rakan strategik terbaharu semalam. Turut hadir mencemaduli pengurusi Selangor FC Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj dan Duta Jepun Katsuhiko Takahashi.
Beralih pula ke perkembangan hoki, skuad lelaki senior negara sudah bersedia menjadikan perlawanan pemanas badan dengan Sepanyol sebagai medan mencari rentak sebelum memulakan cabaran dalam kempen Piala Dunia 2023 di India Sabtu ini. Aksi tersebut yang bakal berlangsung petang tadi dilihat penting buat The Spirit Tigers menyesuaikan diri dengan corak permainan berintensiti tinggi menentang pasukan berkelas dunia. Kapten pasukan Muhammad Marhan Muhammad Jalil berkata aksi pemanas badan menentang pasukan di ranking ke-8 dunia itu juga menjadi platform terbaik pasukannya memperbaiki kelemahan yang ada menjelang aksi sebenar Piala Dunia. Pemain pertahanan itu berharap rakan sepasukan yang lain dapat menampilkan persembahan terbaik menentang gegasi Eropah itu sekaligus menyuntik motivasi buat skuad kendalian arus Sevaraj di India. Malaysia dijadwalkan memulakan aksi pertama Piala Dunia 2023 menentang juara 3 kali Belanda pada aksi pembukaan kumpulan C Sabtu ini. Skuad kebangsaan yang memiliki ranking ke-11 dunia akan berdepan pasukan ke-22 dunia Chile bagi aksi kedua pada 16 Januari sebelum menamakan saingan kumpulan berdepan New Zealand pada 19 Januari. Mengikut format kejohanan, juara kumpulan akan terus mara ke suku akhir manakala pasukan di tempat kedua dan ketiga akan beraksi menentang pasukan kumpulan D pada pusingan kalah mati untuk slot ke suku akhir. Saudara Muslimi dan Muslimat sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita balik ke perkembangan sukan seterusnya. Jabatan Belia Sukan Negeri Kedah JBNSK menjelaskan penganjuran pelbagai program sukan pada tahun lalu telah memberi impak positif kepada masyarakat di negeri itu. Perkara tersebut dimaklumkan timbalan pengarahnya Siti Hasmah Hassan. Jelas beliau penganjuran program seperti Hari Sukan Negara, Hari Belia Negara dan Hari Kesukarelawan Belia berjaya dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh golongan belia di Kedah. Seterusnya, bagi bahagian pembangunan sukan, kita telah berjaya menganjurkan Malaysia Sport League. Okey, penganjuran ini melibatkan penganjuran di peringkat daerah, penganjuran di peringkat negeri. Seterusnya program Seribu Liga. Program Seribu Liga ini melibatkan penganjuran di peringkat daerah dan juga peringkat negeri untuk kita menganjurkan program di setiap hujung minggu bagi sama-sama mempromosikan healthy lifestyle kepada golongan masyarakat di pelosok peringkat akar undi. Beliau ditemui RTM di dataran Star Walk All-Star sempena tayangan skrin besar peranan separuh akhir kedua Piala AFF 2022 Thailand menentang Malaysia yang dihadiri 500 peminat Harimau Malaya. Aksi Piala Liga England, Newcastle United mara ke separuh akhir kejohanan buat kali kedua selepas meraih kemenangan 2-0 menentang Leicester City awal pagi tadi. Newcastle sebelum ini dikejutkan dengan kekalahan kepada Sheffield Wednesday dalam saingan Piala FA. Namun skuad kendalian Eddie Howe itu menembusnya dengan kemenangan dalam kempen Piala Liga sekaligus melangkah ke separuh akhir buat kali pertama selepas 1976. Dua gol Newcastle dijadikan oleh Dan Burn pada minit ke-60 dan Joelinton pada minit ke-72. Lawan Newcastle United akan ditentukan melalui undian yang bakal berlangsung dalam masa terdekat. Selepas ini, kelab tersebut akan memberikan fokus bagi aksi Liga Perdana Inggeris dalam misi mendapatkan saingan dalam kelompok 4 terbaik musim ini. Sementara itu, Manchester United turut melakar kemenangan dalam aksi suku akhir Piala Liga England awal pagi tadi. Dalam aksi tersebut, Marcus Rashford meledak 2 gol membantu United menewaskan Charlton 3-0 untuk mara ke separuh akhir kejohanan. Pengurus United Erik ten Hag turut melakukan 8 pertukaran ke atas skuadnya yang akan bertemu Manchester City dalam aksi Liga Perdana Inggeris Sabtu ini. Gol awal permainan diperolehi melalui Anthony pada minit ke-21 di Old Trafford. Dua gol Rashford hadir pada minit ke-90 dan ketika masa kecedaan. Kini pemain Inggeris itu telah menjaringkan 15 gol pada musim ini. Ini pula mengenai pasukan Chelsea yang dilaporkan telah mencapai persetujuan secara lisan dengan Atletico Madrid ke atas perancang Joao Felix menerusi kontrak pinjaman. Felix menjadi antara pemain dalam radar Graham Potter dalam misi memperbaiki rekod buruk pasukannya dalam kempen musim ini.
Laporan media menyebut perjanjian pinjaman itu bernilai 11 juta euro dengan kontrak sehingga Jun 2023. Gaji Filip pula akan dibayar secara penuh oleh Chelsea. Perancang Portugal itu bagaimanapun akan menyambung kontrak bersama klub asalnya Atletico sehingga 2027 bagi menghalang Chelsea mendapatkannya secara kekal. Dia yang kini berusia 24 tahun akan terbang ke London dalam masa terdekat bagi menjalani ujian perubatan sebelum menandatangani kontrak pinjaman. Perkembangan sukan tenis, pemain Australia John Millman bangkit daripada kekalahan set pertama untuk menewaskan Albert Ramos Vinolas dari Sepanyol sekaligus mara ke pusingan ketiga kejohanan antarabangsa Adelaide 2. Selepas tewas di set pertama, Millman kembali menemui rentak sebenar dalam dua set berikutnya untuk menang 4-6, 6-3 dan 7-6 ke atas Ramos Vinolas. Pertarungan tersebut berlangsung sengit dan mengambil masa 2 jam 46 minit. Selepas ini, Millman akan berdepan seorang lagi pemain Sepanyol, Alejandro Davidovich Fokina di pusingan ketiga. Sementara itu, pilihan ke-8 Tommy Paul turut berjaya meneruskan kemarahan apabila menyingkirkan pemain tuan rumah Christopher O'Connell straight set. Pemain dari Amerika Syarikat itu bagaimanapun dipaksa bekerja keras sebelum memenangi 2 set berkenaan dengan 6-4 dan 7-5. Dia bakal menentang pemain Britain Jack Draper di pusingan 16 terakhir. Sedikit perkembangan badminton, pemain perseorangan wanita negara Goh Jin Wei membuatkan kempen di Kejuaraan Terbuka Malaysia 2023 dengan langkah positif apabila berjaya menewaskan pemain Jerman Wei Li di pusingan pertama hari ini. Dalam saingan yang berlangsung di Azeta Arena Bukit Jalil itu menyaksikan Jin Wei tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan cabaran pemain Jerman tersebut dengan straight set 21-11 dan 21-18. Pemain di ranking ke-33 dunia itu dilihat berjaya mendominasi permainan dengan mudah di set pertama namun dipaksa bekerja keras mengatasi kebangkitan lawannya itu di set kedua. Prestasi ini memberi petanda positif buat Jin Wei 23 tahun untuk kembali ke rentak sebenarnya selain memburu kejuaraan pertama di Terbuka Malaysia. Dalam pada itu, bergu wanita negara Go Piki Teo Mizing berjaya meneruskan perjuangan ke pusingan kedua. Mereka berjaya membendam rakan senegara Gavin Hu Lin Chun Sin dengan keputusan 21-13, 21-13. Bergu campuran negara Chen Tangji Cho Iwei pula mencipta kejutan apabila berjaya menumpaskan rakan senegara yang juga pasangan senior Tan Kiamen dan Lai Peijing dengan kemenangan 21-15, 21-10. Pencapaian menewaskan bergu ke-6 dunia tersebut memberi harapan baru buat Tangji dan Iwei untuk meneruskan rentak cemerlang dalam kejohanan ini. Sementara itu, bergu campuran negara Chang Pensun Goh Liu Ying pula tidak berjaya melaikan diri ke peringkat seterusnya. Pasangan berkenaan ditumpaskan lawan dari Indonesia, Rehan Kusharjanto dan Lisa Kusumawati dengan pertarungan 3 set, 18-21, 21-15 dan 21-7. Dalam pada itu, pemain perseorangan wanita kebangsaan Goh Jin Wei percaya dirinya masih berpeluang untuk layak ke Sukan Olimpik 2024 di Paris. Pemain berusia 23 tahun itu turut yakin dapat mengembalikan momentum sebenarnya sebelum dapat membuat penampilan sulung di Tamasya Sukan terbesar dunia berkenaan. Juara remaja dunia 2 kali itu memaklumkan dia kini dibimbing jurulatih Indonesia Nova Armada di Akademi Badminton Sport Affair bersama 2 pemain perseorangan lelaki profesional, Sung Ju Ven dan Chiam Jun Wei. Everyone is the gap between every player is very near, like top 10. It's very hard to upset them. They got very consistent performance, so I think that's what I lack of, consistency. Yeah. Tahun lalu Jin Wei beraksi dalam 17 kejohanan bagi melonjakkan kedudukan ranking dunianya selepas hampir berehat setahun kerana masalah kesihatan. Pengorbanannya itu membuahkan hasil apabila dia kini berada di ranking ke-33 dunia dan di landasan terbaik untuk menjadi wakil negara dalam acara perseorangan wanita di Paris.
Edisi Sukan 11 Januari 2023 berakhir di sini. Untuk perkembangan seterusnya, kembali semula bersama Syaril dan Meg. Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik, dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi. Masih bersama berita perdana. Krisis di Peru semakin meruncing. Darurat diisytiharkan untuk kawal keadaan. Saksikan dalam rangkuman dunia. Peru isytihar darurat di wilayah selatan Puno susulan keganasan kian memuncak dalam rusuhan selepas 18 orang terbunuh. Tegas Perdana Menteri Alberto Otarola, perintah berkurung berkuat kuasa selama 3 hari bermula 8 malam hingga 4 pagi. Krisis meruncing apabila seorang pegawai polis maut akibat keretanya dibakar semalam. Siasatan dibuat untuk mengenal pasti mereka yang bertanggungjawab. Ekuador merekodkan kes pertama virus influenza avian jenis AH5 melibatkan seorang kanak-kanak perempuan berusia 9 tahun semalam. Kes berlaku di wilayah tengah Bolivar, namun tiada jangkitan lain setakat ini. Kementerian Kesihatan Awam berkata langkah-langkah perlu diambil untuk mencegah penularan virus. 30 November tahun lalu, Ekuador isytihar kecemasan kesihatan selepas virus tersebut dikesan di ladang ternakan ayam. China menghentikan pengeluaran visa baru kepada warga Korea Selatan dan Jepun semalam. Ia tidak balas terhadap langkah COVID-19 dikenakan dua negara terbabit ke atas pelancong dari China. Tidak jelas sama ada penggantungan serupa diambil ke atas negara lain yang mengenakan saringan virus ke atas penumpang dari China. Kedutaan di Tokyo dan Seoul mengesahkan penggantungan yang merangkumi visa pelancong, perniagaan dan beberapa visa lain. Lebih 600 petugas media daripada 77 agensi media tempatan serta antarabangsa membuat liputan pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 yang melibatkan 58 agensi tempatan dan 19 agensi antarabangsa. PAU kali ini menyaksikan petugas media mempunyai ruang kerja lebih selesa dan luas bagi memberikan liputan terbaik sepanjang perhimpunan berlangsung. Pagi tadi, Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menyempurnakan perasmian laman media bertempat di Pusat Dagangan Dunia WTC. Penambahbaikan laman media kali ini meliputi penyediaan ruang kerja santai, bilik sidang media, surau dan ruang makan setempat bagi kemudahan lebih kondusif kepada media. PAU 2023 bermula hari ini hingga Sabtu nanti. Pengamal media antara golongan berisiko tinggi dijangkiti COVID-19 kerana kerap bertemu pelbagai lapisan masyarakat di lapangan. Justru penting bagi mereka untuk mengambil vaksin penggalak kedua sebagai pelindungan diri dan keluarga daripada ancaman varian baru COVID-19. Bagi mereka, pengambilan vaksin penggalak kedua penting, terutama pengamal media berusia kerana dikategorikan sebagai golongan berisiko tinggi. Selain itu, golongan muda juga tidak patut memandang remeh soal pelindungan diri terhadap varian COVID-19.
memang saya memang galakkan kepada pengamal media yang berusia lebih 50 tahun. Saya sendiri berumur 58 tahun dan akan mengambil booster yang kedua. Jadi memang patutlah pengamal media yang berusia ni kalau boleh diwajibkanlah ambil booster. Kerana kita terdedah dengan risiko, hampir setiap hari kita ke lapangan, ada tugasan. Jadi ia sangat-sangat penting. Macam saya sendiri belum ambil lagi untuk booster yang kedua. Jadi saya rasa saya dah mula kena fikirlah. Booster vaksin ni penting bukan saja untuk petugas media itu sendiri, tapi juga kepada orang-orang ramai yang kita jumpa kan. Sebab kita jumpa ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang kanak-kanak, ada yang tua. Jadi baik untuk kita dan untuk masyarakat yang kita jumpa selalulah. Jadi memang kita tengok memang golongan muda di luar sana mereka mungkin sifatkan mengambil pendekatan yang remeh lah terhadap booster ni. Tapi pada saya booster ni sesuatu yang bukan setakat dia meningkatkan imuniti badan, tapi dia mengurangkan lagi kesan terhadap diri kita. Menyampaikan dakwah diselangi lagu ketuhanan, itu keistimewaan kumpulan pemuzik jalanan Tazkirah Buskers atau Tazkers. Selain menghiburkan orang ramai, inisiatif dilakukan bagi mengumpul dana membiayai operasi Pusat Tahfiz Mahat Tahfiz Nur Aldin di Kajang, Selangor. Ikuti bingkisan disediakan wartawan Jakim Amin Fauzi. Tazkers ditubuhkan 5 tahun lalu telah berjaya menapak di beberapa lokasi tumpuan sekitar Lembah Kelang dan di Perak. Menurut pengurusnya, Azainuddin Abdullah, ahli kumpulan bukanlah pelajar dari pondoknya tetapi mereka yang memang sudah bergerak sebagai buskers jalanan dan diajak untuk bergabung bersama. Kita yang orang biasa-biasa ni mungkin kita buat secara santai. Dan salah satunya melalui persembahan. Sebab melalui persembahan juga kita ada selitkan mengajak ingat kepada Allah SWT, ingat kepada Nabi kita, berselawat kepada Nabi kita, ajak untuk kita menjadi anak yang soleh, yang solehah. Jadi dakwah ni luaslah untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi dalam lagu-lagu pun kita akan pilihlah lagu-lagu. Tak semestinya qasidah macam kita fahamlah bila tahfiz ini qasidah, nasyid. Jadi kita luaskan lagi, bukan hanya qasidah nasyid saja, malah lagu-lagu yang ada sebenarnya yang selalu kita nyanyikan memang ada unsur-unsur nasihat yang sangat baik. Jadi itu juga kita ketengahkan. Selain membuat persembahan, ahli Tazkers turut membuat amal jariah apabila membantu mendapatkan dana bagi pelajar asnaf tahfiz. Pendekatan itu lebih berkesan berbanding meletakkan tabung di restoran yang kebiasaannya risiko berlaku kecurian dan kehilangan tabung. Benda ni function lah, ada selawat apa semua tu kan. Dia kadang kita dengar pun dia masuk lah dalam hati sikit. Kadang rasa relax, santai. Lepas tu kadang dia tazkirah kan, dia ingatkan benda yang kadang kita lupa tau. Yalah, sambil kita berniaga di sini, kita juga boleh mendengar kadang-kadang dia orang bagi tazkirah dan dengan lagu-lagu nasyid yang boleh memberi kesedaran jugalah kepada kita sambil berniaga kan. Tazkers bukan semata-mata memberi hiburan tetapi media memberi pemahaman kepada penganut agama lain mengenai keindahan Islam sebagai agama universal. Pendekatan yang dibawa oleh Tazkirah Buskers atau Tazkers ini wajar dicontohi. Ini kerana mereka bukan sahaja menyajikan hiburan semata-mata tapi juga menyelipkan elemen-elemen keagamaan dan juga tazkirah santai yang lebih sampai kepada masyarakat. Selain daripada pengunjung datang untuk makan, mereka juga dapat beramal bersama-sama. Fauzi, laporan Jakim untuk RTM. Negara ini kita tahu adalah negara pelbagai kaum, pelbagai agama. Islam tegak sebagai agama persekutuan. Kita mahu ada peningkatan kefahaman agama bukan sahaja di kalangan orang Islam, juga bukan Islam. Jika tidak, bibit-bibit Islamofobia yang tertanam dari zaman penjajah itu mungkin mempengaruhi dan mengelirukan kita. Menjadi agama itu bukan bahan dakwah yang membawa kasih sayang dan hikmah, bukan ke arah kebaikan lagi, tetapi permusuhan.
Baik, memang sukar apabila kenderaan yang kita naiki tak dapat dihidupkan. Ya, betul. Biasanya ada masalah dengan bateri, tapi mungkin juga ada sebab lain. Ceritanya, Mac, di Indonesia ada seorang penunggang motosikal ni, dia ada kaedah tersendiri untuk hidupkan kenderaan. Apa caranya tu? Jom saksikan dalam hashtag. Seorang penunggang motosikal yang menggunakan selak pintu sebagai penghidup kenderaan jadi tular di media sosial. Menarik perhatian apabila dia menghidupkan kenderaan dengan kaedah unik dan luar biasa. Hanya dengan menolak kunci tersebut, enjin motosikal hidup serta-merta. Keunikan ubah suai motosikal itu mendapat pujian. Namun, faktor keselamatan turut menjadi persoalan dalam kalangan netizen. Ini kerana ia dianggap mudah untuk dicuri oleh sesiapa saja. Seorang lelaki tidak menyangka nota dalam botol yang dibuang ke Lautan Atlantik pada tahun 1985 kembali kepadanya 37 tahun kemudian. Ketika menulis nota itu, Troy Heller baru berusia 10 tahun. Nota yang diletak dalam botol berkenaan dihanyutkan di Vero Beach, Florida. November lepas, dua guru yang sedang membersihkan sisa akibat taufan Nicole menjumpai botol tersebut. Kedua-dua mereka bertindak memecahkan botol berkenaan dan membaca nota yang ditinggalkan, iaitu sesiapa yang menjumpai ini diminta hubungi saya. Dengan petunjuk alamat yang diberikan, nota tersebut kembali kepada tuannya. Ini pula tindakan seorang lelaki yang makan ramen dalam keadaan sejuk melampau menarik perhatian. Ini kerana garpu dan mi yang dipegang lelaki itu menjadi beku. Tidak kurang juga yang mengecam lelaki itu kerana berada di luar rumah pada suhu yang rendah. Baik, paparan hashtag seketika tadi mengakhiri berita perdana 11 Januari 2023. Ya, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, pasti yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam perpaduan.